Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi kita ulang balik sedikit sifat ma'ani tadi. Kita ambil terjemahan yang lebih tepat. Dan ta'rif sifat ma'ani itu, kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudatin awjabat lahu hukman. Dia kata artinya tiap-tiap sifat yang mawjud. Kalau bila sebut kata tiap-tiap sifat yang mawjud, ini tiap-tiap sifat yang ada. Jadi ada di sini, kata setengah ulama tu di situ, ada di dalam fikiran akal. Maksudnya ada di dalam fikiran akal. Itu yang mereka kata wujudi tadi, maksud ada di dalam fikiran akal. Itu ada yang pertama tu. Dan ada di dalam fikiran akal dan pada ada di dalam fikiran akal dan juga di luar akal. Maksudnya apa? Benda tu, diri perkara itu ada kita tahu, kita nampak dalam akal kita dan kita nampak di luar fikiran kita. Itu maksud kata mawjud. Maksud benda yang wujudi, benda yang boleh kita nampak. Contoh hijau, nampak dalam akal kita pun nampak kata hijau, tahu kata hijau, dan dua fikiran kita nampak juga warna hijau. Ada pun masalah sifat salbiah tadi ni kan. Kita kata tidak ada permulaan. Kita kata permulaan tu kita nampak dalam akal. Tahu tak dalam akal? Tahu tak? Faham tak dalam akal? Faham. Tapi di luar fikiran nampak tak? Dia tak nampak. Kalau sifat ma'ani dalam akal pun ada, di luar akal pun ada. Kalau sifat salbiah dalam akal sahaja ada, tapi di luar
luar akal tidak tak ada, di luar fikiran tidak ada. Itu biasa dia. Lagi pula dia kata yang berdiri, ini yang ada dengan maujud ini, yang ada pada zat, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itu maksud kata yang berdiri dengan yang maujud ini, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang maujud yang kedua tu dengan mana? Zat Allah. Yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang lagi pula mewajibkan hukum, dia kata. Tengok dia kata, yang mewajibkan dia bagi zat itu hukum. Apa maksud kata yang mewajibkan zat itu hukum? Maksudnya di sini, bila kita kata sifat kudrat itu ada di zat Allah Ta'ala, maka mewajibkan zat itu hukum. Apa hukum? Mewajibkan sifat Allah Ta'ala tu, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Itu maksudnya. Maksudnya di sini dia kata apa? Yang mewajibkan bagi zat Allah itu hukum. Maksudnya apabila Allah Ta'ala tu ada sifat ma'ni, apabila Allah Ta'ala tu ada sifat ma'ni, kita kata gitu, maka mewajibkan zat itu hukum. Apa hukum di situ? Tulis, iaitu sifat maknawiyah. Itu maksud kata hukum. Hukum di situ dengan mana? Sifat maknawiyah. Itu maksud kata hukum tu. Contoh kita kata apa? Contoh kita kata kudrah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat. Kita maklum sifat kudrat itu ada di zat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala itu ada sifat kudrat di zat Allah Ta'ala, maka kita kata keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, itulah kita panggil hukum. Keadaan zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat, itu kita panggil hukum. Yang tulis itu siap-siap. Keadaan Allah Ta'ala zat yang bersifat dengan sifat kudrat, itu dipanggil hukum. Yang itu kena kepada sifat apa? Maknawiyah. Kena kepada sifat maknawiyah. Tengok. Contoh kita apa? Kau bila Allah Ta'ala ada kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat, maka bila sifat kudrat kita kata apa? Kaunuhu qadiran. Itu hukum dia tu. Maka kita menyampaikan hukum bagi kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Berkuasa tu bahasa Melayu. Habis itu. Baik, kemudian ni takrif tadi. Terdepan tu macam tak terang tu.
Tulis ni. Tulis ini kaedah sifat ma'ani. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Apa dia ni? Nak macam nak sama. Ini kaedah sifat ma'ani. Kalau tahu yang ni, faham yang ni, insya-Allah sifat ma'ani dia faham. Tapi payah ni tak faham ni pendek kan? Tadi panjang tak boleh pendek. Jadi kalau kita maklum kalau pendek dia payah. Kan? La hiya huwa. Apa maksud la hiya? Tiadalah sifat itu zat. Tulis itu. Tiadalah sifat itu zat. Tulis makna dulu. La hiya huwa maksudnya apa? La hiya huwa, tiadalah sifat itu zat. Tiadalah sifat itu zat. Kemudian, dan tiada pula sifat itu, dan tiada pula sifat itu terasing daripada zat. Dan tiada pula sifat itu terasing daripada zat. Itu bahasa moden tu terasing tu. Kalau kita Jawi kata ini, dia kata saya ambil kita Jawi dulu lah. Kita ambil bahasa awal tadi. Ini bahasa terjemah asing. Tiada sifat itu zat, dan tiada pula sifat itu lain daripada zat. Itu kata asal. Boleh dulu. Saya kira bahasa yang saya terjemah kali kedua tu bahasa Melayu lah tu. Saya ulang balik. Tiada sifat itu zat, dan tiada pula sifat itu lain daripada zat. Faham tak? Apa dia orang kita sifat tu bukan zat. Lagi pula sifat tu lain daripada zat. Macam mana Ustaz? Silaplah. Cuba faham. Tiadalah sifat itu zat. Faham ni Tiada pula sifat itu lain daripada zat. Macam mana tu? Kalau nak boleh faham, dia faham je. Macam boleh faham. Tengok. Apa maksudnya? Ini orang kecil ni. Kita elok temperature turun balik, dia turun naik lah. Okey, berapa makan dia dah sikit. Okey. Apa maksud kata tiada sifat itu zat? Maksudnya apa? Tiadalah sifat ma'ani itu kena kepada zat. Tulis situ. Dia terjemah kali kedua ni. Dapat Badi dengar Bukan dengar, so Badi dengar ni. Badi tiadalah sifat ma'ani itu kena kepada zat. Betul tak? Betul lah. Sifat ma'ani bukan kena kepada zat. Satu tak faham tu. Yang kedua dia kata apa? Tiada pula sifat itu lain daripada zat. Macam tu lah tu. Tiada pula sifat ma'ani tu. Sifat itu sifat ma'ani lah. Dia tulis tu sifat apa tadi? Nak ingat sifat apa ni? Sifat ma'ani. Kita dah cerita pasal sifat ma'ani ni. Yang pertama tadi saya ulang balik. Tiada sifat itu zat. Apa maksudnya? Tiadalah sifat ma'ani itu kena pada diri zat. Memang betul. Sifat ma'ani lain, zat lain. Apa tak? Satu. Yang kedua ni. Tiada pula sifat itu, sifat ma'ani itu lain daripada zat. Apa dia? Terasing daripada zat. Tulis. Lain itu memang terasing. Terasing daripada zat. Baik. Saya nak tanya lagi. Sifat ma'ani dengan zat boleh bercerai tak? Boleh bercerai tak? Boleh bercerai tak? Tak boleh. Sebab sifat ma'ani dia ada di zat Allah. Dia tak boleh bercerai dengan zat Allah. Ni tengok ni.
Tengok ni sifat mani, tengok makhluk tak satu Tuhan. Hijau nak bercerai dengan penuntut dia boleh tak? Hijau nak bercerai dengan penuntut dia boleh tak? Okey, kalau kita bercerai nak panggil apa? Boleh tak suatu kita panggil hijau? Saya dapat hijau kan? Apa hijau? Boleh tak hijau? Itu kita sadar pada zat. Penuntut ni zat. Benda kita kata sifat makhluk ni. Hijau tu sifat ma'ani. Tengok, sifat ma'ani hari kita ambil ta'lim ni kan. Siapa ni? Kita faham makhluk dulu, kita faham Tuhan. Sifat Tuhan. Dia kata apa? La hiya huwa wa la hiya ghairu. Ini kan? Tidak adalah sifat itu kena pada diri zat. Baik, hijau tu kena pada diri zat lah. Kena pada diri zat lah. Kena pada sifat, kena pada zat lah. Bukan masalah kena melekat tu, tidak. Saya tanya, sifat hijau itu adakah dia tu diri zat? Adakah sifat hijau tu kena pada diri zat? Adakah dia tu zat? Tidak. Hijau tu sifat mani. Penuntut tu zat lain. Dia benda lain-lain. Nampak tak? Hijau tu sifat mani. Penuntut tu kena pada benda zat. Itu yang pertama. Dia kata apa? Yang kedua, tiada pula sifat itu lain daripada zat. Apa kan? Sifat hijau ni dia tak boleh bercerai dengan penuntut. Kalau nak bercerai nak panggil apa? Dia mesti menumpang pada penuntut. Penuntut. Hijau tu dia menumpang pada penuntut. Boleh tak kita panggil, saya dapat hijau zat? Mesti orang tanya, apa hijau? Mesti kita kena sandarkan pada benda, pada zat. Baru kita faham kata, hijau apa? Maka hijau tu ni tak boleh bercerai dengan zat. Tak boleh bercerai. Dia mesti ada melekat sekali dengan zat dia, dengan penuntut tu. Tapi hakikat, tapi zat dengan sifat tu sama ke tak? Tak sama, sifat mani lain, zat tu lain. Zat kena pada benda. Sifat mani dia berupa pada benda tu. Ini kalau makhluk. Ini hijau berupa pada penutup. Nampak? Hijau dia berupa pada penutup. Nak semata-mata ada hijau sifat boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh ada hijau, mesti dia ada berupa pada penutup. Hakikat sifat mani dengan hakikat zat sama ke tak? Sama tak? Tak sama, sifat mani lain. Nampak tak kan? Sifat mani tu sifat, zat tu zat. Itu maksud dia kata apa? La hiya huwa wa la hiya ghairu. Apa maksudnya? Tiadalah sifat itu zat. Memang sifat tu bukan diri zat. Nampak tak? Zat lain, sifat tu lain. Tapi tiada pula sifat itu lain pada zat. Dia tu tak boleh bercerai dengan zat. Kita nak panggil hijau, mesti dia sandarkan dengan benda. Zat saya nampak tadi bergerak zat. Mesti orang tanya, apa yang bergerak? Boleh tak kita pasang kita bergerak? Boleh tak? Tak boleh. Mesti orang bertanya, apa yang bergerak? Tak boleh. Tangan kita mana? Tangan kita dari mana? Zat. Bergerak itu dari mana sih? Sifat. Nampak lagi? Itu maksudnya la hiya huwa wa la hiya ghairu. Jadi kaedah termasuk dia tak boleh bercerai, tak terasing dengan zat. Maksudnya dia tak boleh berpisah. Dia tak boleh berpisah dengan zat. Macam inilah kalau kita pisahkan hijau dengan penutup, tak panggil apa? Dia mesti menumpang pada penutup. Nampak tak? Sifat ma'ani ni kita dapat hijau ni kan, dia mesti menumpang penutup. Contoh sifat ma'ani yang lagi pada wujudi, bau tom yam kan, bersedap Contoh, lepas tu mau saya tanya, apa yang sedap ni bau? Bau tu tom yam. Tom yam tu ada zat kan? Bau tu sampai kat kita tu bagi sifat. Tak boleh ada bau, mesti dia tumpang pada tom yam tu. Aku terbau ni betul-betul. Apa dia? Tahu bau saya saja. Tak. Mesti ada benda. Kau boleh bau tu mesti ada benda. Ya, mesti bau apa? Bau sup ke, bau tom yam ke, tak kisahlah bau apa pun. Bau Maggi ke,
Make itu benda. Dia tak boleh kita nak sebut sifat mesti kena ada benda tu. Nampak tak ni? Begitu juga sifat Tuhan. Sifat Tuhan la hiya huwa, tidak adalah sifat tu daripada zat. Bukan dia diri zat. Sifat-sifat zat lain. Tapi dia tidak boleh bercerai. Tapi sifat tu tak boleh bercerai dengan zat. Sifat ma'ani tu ada di zat Allah Ta'ala. Nak semata-mata ada sifat ma'ani, tak ada zat, tak boleh. Dia mesti ada di zat Allah Ta'ala. Dia mesti seolah-olah tadi kita kata dia menumpang pada zat. Tu yang benar kata ayat kita. Kalau cakap tumpang tu tak boleh sedap sangat, tapi nak bagi faham. Seolah kata sifat tu dia mesti menumpang pada zat. Mesti dia ada di zat. Tak boleh kita nak sebut sifat ma'ani dia tak ada zat. Tak boleh jadi. Bukan mustahil pada akal. Nampak ni? Dia nampak? Nampak bukan nampak berhati. Nampak lah ni nampak tak apa lah. Tak apa lagi 2 bulan ni tak nampak pula. Ayam macam tu itu sifat mani Ini benda yang halusi sikit lah. Ini benda-benda lama kita nak lepas sifat mani. Nak bagi faham sifat mani itu sendiri. Kadang-kadang orang dia tak nampak benda tu. Bukan faham, dia tak ada soalan lagi faham kan. Kadang faham tu tak tu nak tanya pun. Dia masa saya boleh saya tanya kat majlis hari apa ni. Mengajar jurusan ni. Faham? Faham. Tapi saya faham tapi tak ada explain kan. Dia faham tapi tak ada explain. Saya suruh lah yang adjustment yang ada profesional yang doktor mana. Okey, saya tak pernah tunjuk dia. Okey, doktor cuba, doktor explain kat saya. Doktor perbantan lah, mencin lah. Doktor tu berubah, dia cakap, doktor ini dah lain lah ni. Hampir dia kata, doktor jumpa hampir. Dah. Dia kata, Ustaz, kami ni faham tapi tak ada mengajar lah Ustaz. Dia kata, tapi faham tu sendiri faham. Nak explain tu banyak. Memang betul kan, tahu ini dia nak explain tu banyak. Lebih susah. Saya dulu tegak-tegak nak jawab. Bukan jawab, nak mengajar tu tegak-tegak. Pertama macam berlidah, berbalik-balik lidah. Orang kita tak, orang kata tak jadi macam sepati lagi. Dia macam tu. Dia tak sepati tu jadi tegak-tegak lah tu. Benda pada benda payah dia tegak-tegak. Takut sebut tak kena. Tauhid, kalau sebut tak kena, salah nanti. Kan? Itu maksudnya. Maksudnya nak cerita mudah dia. Dia kata sifat dengan sifat ma'ani dengan zat tu itu satu perkara yang berbeza. Sifat tu lain, zat tu lain. Tapi sifat dengan zat dia tak boleh berpisah, dia tak boleh bercerakankan. Itu yang kefahaman itu. Itu yang saya. Ayat dia la hiya huwa wa la hiya ghairu. Ayat dia pelik. Bahasa Arab dia. Nampak ini ya? Okey, baik habis. Tu yang sedih juga tu. Qala al-musannif rahimahullah. Dan keempat, sifat maknawiyah namanya. Ini sifat maknawiyah. Dia pernah habis ni lega banyak lah. Dia masuk sifat rasul tu mudah. Dia masuk sifat rasul tu baca cepat pun tak apa. Sebab dia tengok tu dalam ni dia sifat dulu banyak amanah tabligh tak ada apa lah tu. Dia itu nanti buka telinga pendengaran baca sirah lah. Ibarat dia gitulah. Depan tu ada kalimah Allah. Depan nanti Ibn Habib tak boleh lagi. Rasa nak bertambah lagi rasa. Lebih hati tapi nak boleh faham ni banyak ni. Saya nak cepat boleh tapi saya rugi juga kalau cepat dalam tu kita jalan sekali bagi faham betul. Selalu kalau daurah dia tak macam ni. Dia dah macam bukan daurah lagi. Dia macam satu-satu. Tapi serik kita kecil. Kalau kita tempat tu tak tahu bila habis. Ni adalah di penghujung dia tu. Tak apa lah. Tak apalah. InsyaAllah ni bulan lepas ni balik. Habis. Tengok. Dan keempat
sifat maknawiyah namanya. Ini sifat maknawiyah ni. Dan iaitu sifat maknawiyah tu. Dan iaitu sifat maknawiyah tu ialah tujuh sifat pula yang melazimkan sifat ma'ani. Apa maksud melazimkan? Dia berlaziman dengan sifat ma'ani. Maksud berlaziman ni, bila ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Itu maksudnya. Itu maksud berlazimi. Bila dia ada sifat ma'ani, dia ada sifat ma'nawiyah. Terima baik. Itu dia panggil kemudian dia kata sifat pula tujuh sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Maksud dia melazimkan, ni dia satu kaedah. Ni kaedah sifat ma'nawiyah kan? Ni Nabi tu dia. Nabi. Bau. Ramai dia nak macam kesan. Apa saja buat. Kaedah sifat ma'nawiyah al-mulazimani la yanfakkan. Itu kaedah sifat ma'nawiyah. Al-mutalazimani la yanfakkani. Apa maksud kata al-mutalazimani la yanfakkani? Tulis maksudnya dua perkara yang berlaziman tidak boleh bercerai kedua-duanya. Dua perkara yang berlaziman tidak boleh bercerai kedua-duanya. Tidak boleh bercerai kedua-duanya. Baik, apa maksudnya? Tengok. Ini itu pengertian. Itu pengertian. Baik, kita kata sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu dia berlaziman dengan sifat ma'ani. Saya nak terjemah, saya nak belajar ni. Kita nak terjemah berlaziman dalam
bahasa Melayu. Faham tu faham? Saya kata adik, bila sebut ada sifat ma'ani, dia kena ada sifat ma'nawiyah. Tak punya apa. Kalau bahasa Arab tapi bila ada sifat ma'ani, berlaziman bagi dia ada sifat ma'nawiyah. Tak punya apa berlaziman. Kita pakai apa bahasa Melayu ni? Seiring. Bila nampak ilmu baru. Ilmu bahasa Melayu kan. Sebab dia tuan-tuan pernah tahu orang kerja-kerja ni dia pernah cakap bahasa dia bombastik. Saya cakap bahasa Arab. Maksudnya apabila ada sifat ma'ani, dia akan ada seiring dengan sifat ma'nawiyah. Dia mesti ada sifat ma'nawiyah. Dia main kait. Kait tu bahasa Arab tu. Kait tu bahasa Arab sudah kait. Sebab tu saya jumpa ahli sastra, dia kata bahasa Melayu ada 30%. Tak banyak. Dia memang tak banyak. Dia campur dengan bahasa Arab, campur bahasa Inggeris. Contoh apa? Ta'rif dengan definisi. Ta'rif bahasa Arab, definisi bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kata apa? Apa dia kata? Definisi dia definition. Apa nak panggil bahasa Melayu kita? Modifat bahasa Inggeris. Tafsir bahasa Arab. Itu saya cakap tau. Kita ni faham lebih bahasa Melayu ni. Orang Melayu tapi faham bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ustaz, apa ta'rif kan? Ta'rif bahasa Arab, apa definisi Inggeris? Bahasa Melayu pakai apa? Payah engkau. Nampak tak? Betul kita kata ni. Berlaziman tu maksudnya bila ada sifat ma'ani, dia ada kena ada sifat ma'nawiyah. Dia panggil berlaziman. Maka dua perkara yang berlaziman. Apa dia? Ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dia tak boleh bercerai. Dua tak boleh. Maksudnya dia tak bercerai, dia tak boleh berpisah. Dia tak boleh nak berpisah. Dia tak boleh terasing. Itu bahasa kita. Bila ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Contohnya nak tengok contoh. Kita kata Allah Ta'ala itu ada sifat kudrat. Jadi sifat kudrat itu ada di zat Allah, ada di zat Allah. Maka seiring dengan itu, sudah cakap sudah seiring, berlaziman maka berlaziman sifat kudrat itu ada di zat Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Keadaan, kelakuan. Saya bagi contoh makhluk sabar betul. Keadaan, kelakuan Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Itu panggil sifat apa tu? Sifat ma'nawiyah. Okey, itu tak buat. Dia bersifat Tuhan ni banyak nak buat. Tengok, bentuk hijau ni. Penuntut tu panggil apa? Zat. Nak beritahu tu dulu, nak tanya tu dulu. Kalau tak tulis tu, susah nak jawab. Nak hijau tak boleh lah. Hijau tu panggil apa? Sifat ma'ani. Okey. Kita kata hijau itu ada pada penuntut. Itu panggil sifat ma'ani je kan? Zat. Sifat ma'nawiyah mana? Tengok. Keadaan hijau itu melekat pada penuntut. Itu dipanggil sifat ma'nawiyah. Kelakuan, keadaan, kelakuan hijau yang ada pada penuntut itu dikatakan sifat ma'nawiyah. Seolah-olah terlekat lah. Tapi tak nampak melekat tu lah. Tapi keadaan, kelakuan hijau yang ada pada penuntut. Bukan kepada zat, bukan kepada sifat ma'ani, bukan kepada hijau. Nak kelakuan, kelakuan hijau yang melekat pada penuntut. Itu bagi ma'nawiyah. Penuntut tu zat, hijau tu sifat. Keadaan sifat ma'ani, keadaan, kelakuan hijau yang melekat pada penuntut, itu kita panggil apa? Ma'nawiyah. Itu bagi berlaziman. Seiring. Zat bukan hijau, zat tu penuntut. Hijau tu kena bersifat ma'ani. Bila dia kata itu, kita kata hijau. Nampak hijau, penuntut. Kita menjawab. Keadaan hijau itu melekat
Semata-mata hijau tak boleh bagi sifat maknawiyah. Semata-mata menutup tak boleh bagi maknawiyah, sebab dia kena berzat. Tapi keadaan kelakuan, keadaan tu kelakuan hijau yang melekat pada penutup, itu kita panggil sifat maknawiyah. Paling payah sikit ni. Nampak lagi? Nampak? Dah nampak tu, tulis siap-siap. Tanda. Nanti esok tanya, boleh tanya lagi. Bukan boleh tanya, saya tanya pula. Nampak Haji ni? Haji dalam fikir tu. Haji dalam fikir tu apa? Kalau kecil tak naik tak apa, Alhamdulillah. Okey, baik, habis. Tu bagi faham dulu. Begitu juga sifat Tuhan, ya. Kita kata Allah itu kena pada zat. Sifat kudrat itu kena pada sifat ma'ani. Keadaan Allah Ta'ala, zat yang bersifat dengan sifat kudrat, itu kita panggil sifat maknawiyah, bukan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kena pada sifat kudrat. Allah itu kena pada diri zat. Keadaan sifat keadaan Allah Ta'ala, zat yang bersifat dengan sifat kudrat, itu dipanggil sifat maknawiyah. Kita tulis ni, keadaan Allah Ta'ala, zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Kita tulis contoh tu. Memang kalau tak tulis tu nanti kita lupa nak cari cakap. Saya dulu macam tu kan. Kalau apa yang guru cakap tu kita tulis tu, nanti kita takut-takut kita tak faham. Memang kita faham bila macam Ustaz kata ni yang kata sifat maknawiyah tu keadaan. Jadi dah jadi 3 ekor, betul kita tulis. Dia cara tu kita dengar tu, betul kita lihat ni. Keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Keadaan, terjemah lagi dia tu. Okay. Dengan tulis tu baru kita nampak. Nampak dia? Itu contoh tu. Okey. Tak apa dah hijau, ambil bau pula. Sebab mandi kan 5 semua kan. Oi, bau wangi ni. Dan bau wangi kan melekat pada baju, melekat pada baju. Kita kena apa? Baju tu kita kena pada zat. Bau tu kena pada sifat ma'ani. Bau itu yang ada pada baju. Keadaan bau itu yang ada pada baju. Kita panggil melekat lah bahasa kita. Kalau nak cakap bahasa kita, melekat boleh. Keadaan kelakuan bau itu yang melekat pada baju, itu panggil sifat maknawiyah. Bukan kena pada bau. Bau itu sifat ma'ani. Bukan kena pada baju. Baju itu kena pada zat, betul. Keadaan melekat bau itu pada baju, itu dipanggil sifat maknawiyah. Satu lagi, mendengar. Itu sifat ma'ani tu. Dengar Ustaz cakap ni. Contoh. Dengar Ustaz mengajar. Dengar. Tengok. Saya bercakap. Dengar tu sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani dia berupa pada mana? Pada zat. Zat apa? Ahmad. Jadi ataupun kita kata apa? Bercakap lah kan? Sebab cakap kan kita berdengaran kan? Maka kita kata mendengar. Mendengar itu dipanggil sifat ma'ani. Dia keluar daripada mana? Mendengar tu daripada telinga. Ke mendengar dengan hidung? Ke mendengar dengan mata? Tak ada. Telinga tu pakai apa? Telinga tu pakai apa? Pakai zat benda. Mendengar itu yang ada pada telinga, kita pakai apa? Keadaan mendengar itu yang ada pada telinga, kita pakai apa? Sifat maknawiyah. Banyak lagi keras. Keras pada gelas. Gelas tu zat. Keras tu bagi sifat
pada gelas. Itu panggil sifat maknawi. Aku ambil dah banyak contoh lah. Bila banyak contoh ni senang sikit saya nak tanya. 2 minggu ni dah bagi ini dah, bagi ini 2 minggu. Takut orang tak datang lah. Dah bagi ini kan tak mahu main dah. Saya tanya. Okey, habis. Nampak lagi Haji nampak ni. Tak payah takut je, tak payah risau. Kalau salah ni tak kalau salah ni cari betul lah, tak ada salah. Dia tak ada eksempel. Tapi kalau masjid wilayah persekutuan dekat dalam Dutra, saya ajar sana, ada eksem. Semua pakat takut saya keluar soalan. Sebab tu Jabatan Agama Islam Wilayah buat soalan, dia ada, dia tanya saya, Ustaz nak buat ke? Saya nak buat. Saya kata, dia tanya saya, jabatan tanya, Ustaz nak buat ke? Kami nak buat. Kalau saya buat boleh, tak ada apa. Lepas tu pakar boleh kata, Ustaz jangan suruh Ustaz nak buat. Kata habis kami, kata okey banyak. Jawatan tak apa Ustaz, dia minta kamu buat. Tak apa, saya senang, tak ada apa, saya right lah. Kalau saya buat, boleh lah. Tak ada tanya soalan dia. Dah berdasarkan kitab Faridah ke? Soalan tu berdasarkan kitab Faridah Faraid. Itu pun ABCD. Mereka jemaah yang kami nilai tu, dia orang dah pencet lah. Dan ABCD. Sebab apa? Kalau saya buat soalan, subjektif. Habis lah. Tak apa lagi bila saya berkata, waktu saya duduk bila saya jalan kursi kan, macam kursi kan 300 orang kursi kan, ada tak sampai satu Ustaz, ni apa soalan jawapannya Ustaz, dia tak ada nak buka saya orang tanya soalan, saya kata ni pesa tu apa ni, Ustaz kau pakai saya ni ABCD, saya kata tak lah bila ABCD pun dia kata takut Ustaz, takut salah kan, tak apalah betul-betul kata kan kita sebab dia kena tahu betul-betul kita validah nak buat soalan. Dia pun nasib baik tu jabatan buat, jabatan Islam. Dia tanya saya, nak kalau saya buat boleh, tapi saya buat subjektif. Tapi kalau buat ABCD saya tak buat. Betulnya orang pun anak pun dia tahu dah, geng-geng ni tahu dah. Kalau saya buat dia tak buat, pakai cepat-cepat dia pun mengambil dekat jabatan. Saya kalau dia kata yang masuk dapat tak pun kami nak jabatan wilayah buat. Tak mau buat, tak kufir banyak lah. Tapi alhamdulillah tu yang dalam ribuan trilion orang yang dapat format tak ada. Yang dapat 3 orang daripada 50 soalan tu, 50 soalan yang dapat paling tinggi 43, 44. Itu pun ada 3 bawah. Ada semua 30 ke bawah. 35 saya kata ini ABCD pun boleh tarah boleh salah. Kalau asal dia pun tak tahu dia macam mana. Nampak? Betul tahu ini memang kalau kita niat untuk seni banyak, dia kena ingat macam kita belajar ni, dia mudah ingat. Betul saya kata, tapi nak macam dia pun ada sistem dengan belajar tempat soalan tapi bagus juga, ada bagus juga situ, ada advantage juga. Tapi nak katakan buat tauhid tu hampir 25, 18. Lepas tauhid tu memang banyak fail lah, dia bukan banyak fail lah. Buat tauhid memang payah sikit. Habis adik rumah saya tu yang jenis orang farmasi semua. Malam tu dia 40 nampak. Siapa isi saya, Ustaz apa soalan? Saya kata soalan saya dah tahu. Kata mana keluar? Dia tanya, dia sampai 3-4 pagi kita tak tidur. Orang tu tua ni 60 lebih, 70 lebih. Orang perempuan lah. Orang yang dapat orang 3-4 tu orang perempuan. Bukan kata nak cimalan, tak ada cimalan lah. Tapi nak cerita kena yang geng-geng ni lah, yang 60 lebih farmasi. Geng doktor ni, doktor yang perubatan ni lah. Dia pun 20 lah. Bila dapat wali rumah, dia tak puas hati kena. Ustaz betul lah. Tak kata nak sumbang, tak apa. Dia kata, awak sikit tak baca kata. Saya baca buku 4 baca Ustaz, macam ni Ustaz. Suami saya kata, kenapa tak tidur ni? Betul, tak jawab esok. Saya kata, tauhid bukan macam tu. Ni dalam hati keringat semua dia kata tu. Betul juga Ustaz. Yang mana orang dapat buat rumah, 43 paling 50, paling tinggi. Perempuan 2 orang. Dan lain tu 40 cukup makan 40 tak ada seorang lagi. Atau lain tu 25-30 saya tak boleh pandang lah. Saya tak pandang lah. Saya bagi tahu okey. Dia kata ada macam combo kan. Buat combo tunjuk. Jaga apa combo tauhid ni tau. Tak baik juga. Ustaz, pasal tawaduk ni macam mana dia sistem? Dia tak ada beza. Dia waktu yang sistem pondok ni kami nak tahu orang depan dia tak pandai. Bila Tok Guru dah mengajar, lepas dia potong orang tu,
dia mengajar kat pondok. Lepas tu bila ngajar pondok tu, macam saya dulu mengajar. Saya dulu tak terkenal tauhid. Saya ingat ilmu nahwu. Saya dulu ngajar pondok ilmu nahwu, ustaz nahwu. Bila saya balik kat KL ngajar tauhid, dia pun terkejut kata, "Ustaz, tauhid dah boleh kata baju aku duduk simpan lagi lama lah." Saya kata, tapi tak terkeluar. Payah kan, takut nak ngajar tauhid. Lepas tu bila duduk sini tu, bila dah saya minta doa pun bapa sepanjang apa semua minta doa tu, baru boleh ngajar tauhid. Keluar dah dulu. Tahu dah nanti tahu, tapi tak boleh nak keluar sebab takut tersalah. Macam faham nanti lah, tapi nak sampai tak boleh. Lepas tu bila dah saya ajar sekali tu, baru boleh. Baru boleh ngajar dekat Islam ni dengan Ustaz Najib bersama dekat UC tu. Dia mengadap saya dulu. Kata saya cuba ngajar tauhid ni, kata tak pandai juga ni. Bila saya ajar pelik-pelik tu, kata buat Ustaz main sangat Ustaz, saya tak boleh nak dobit lah kata. Tu lah lebih first time ngajar dia. Tunggu-tunggu dah saya ajar. Lepas tu okey lah. Lepas tu dah ingat tu lah. Dia kat pondok dia tak ada test. Tak ada test ni. Dia tak ada dia nilai tu, tak ada dia nilai kata tak tahu lah. Tunggu menampak kata boleh kot kata itu. Tunggu kata boleh kot ngajar kot. Dia kata saya pun tak boleh ngajar. Tunggu bualan ngaji banyak dah, tak ada ngajar. Dia cakap itu, dia sangka baik kat saya. Macam tu. Baikkan tu kawan saya tu yang boleh tu. Tapi tak ramai lah, 3-4 orang tu kan. Dia ada lah orang-orang dia tu. Yang bekar macam tu lah. Dia tak ada test. Dia tak ada. Dia test pun tu, bila ngajar tu dia tanya, ni wujud ni ke awet ibadah ada kan itu? Lepas tu saya pun jawab. Itu dia test tu lah. Dia test itu tak ada untuk timangkah ni awak, dia tak ada. Dia tak ada gitu. Itu Allah Ta'ala bagi lah. Saya pun tak ada periksa pun dulu. Cuma dia ketika yang buat periksa itu. Kita pun pasti ikutlah peraturan dia sebab dia Jabatan Ulama Islam kan. Ni final exam bulan 12 untuk tahun kedua. Itu tahun pertama dulu. Tahun ketiga akhir tu Najib tahun depan. Lepas tu biar dia buat kombo lah. Kombo apa? Saya kat apa? Kombo kata saya kat. Kata jadi khayal balik kombo, tak payahlah ajar dia tak payah kombo lah. Setakat mata 40 ke bawah tu saya kombo lah. Tapi pun nak kombo juga. Boleh try ni. Ambil wilayah boleh. Dah sebab tahun depan. Jadi sedih semuanya. Habis tu boleh belajar ni. Yang orang lain ni boleh belajar ni. Bapak ni tunjuk syahadah tu. Yakin. Tapi betul-betul bawa memang habis ada Najib tu. Tapi saya pun boleh mundur lah tak boleh jadi. Okey, baik. Habis itu, tengok kita. Dan iaitu sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran dan muridan dan aliman dan hayyan dan sami'an dan basiran dan mutakalliman. Itu apa itu? Tengok ni. Ini ta'rif. Ini ta'rif. Dan ta'rif sifat maknawiyah itu ialah al-halu as-sabitatu lizzati madamatiz zatu mu'allalatan. Betul tak mu'allalatan? Betul. Saya nak jadi hal. Mu'allalatan bi'illatin. Tengok. Ini macam tadi juga. Artinya hal yang sabit bagi zat selama ada zat itu, padahal diilatkan dengan satu ilat, yakni kerana berdiri ma'ani itu pada zatnya, pada kira-kira akal jua. Ngangguk lah. Sebab mana dia payah dia bukan kita bawa payah, dia memang
situ, dia punya tunggu tadi dia tu, tak ada apa-apa, kena lalu juga. Dia komanda pun punya temperature pun dia kena lalu juga ini. Dia tak boleh nak skip lah, tak boleh nak kena bahan juga. Tak boleh nak kata ustaz bertidur, tak boleh berhenti lah. Itu kena habiskan. Tengok dia kata apa. Dia kata al-halul wajib, iaitu dia kata apa? Iaitu hal apa? Tulis itu kelakuan. Yang kita kata kelakuan keadaan tu dah. Kelakuan hal. Kelakuan yang sabit. Yang sabit apa? Yang sungguh. Sungguh macam mana? Dia nak terima sebenarnya. Sabit ni sungguh. Apa dia nak terima sungguh ni? Orang Kedah dia tak sungguh juga. Sungguh dia tak kan? Yang tetap. Tetap boleh. Dia cakap sungguh. Orang Kedah cakap sungguh ni. Dia nak apa sungguh? Banyak juga terima sebenarnya pun. Yang sabit, yang sungguh, yang ada. Betul. Habis tak betul macam ni. Betul payah juga. Tapi tak apalah, kita bagi faham dulu. Sama dengan sabit pada kesalahan tu. Bukan sabit kesalahan, itu lain. Ada saya tak boleh. Itu bukan sabit tu. Itu sabit kesalahan tu sabit apa? Menyabitkan apa? Mesadarkan kan? Mengkaitkan. Itu bukan mengkait. Itu jadi salah. Orang ini dia jangan, dia kalau kita faham benda yang kita faham tu, jangan. Itu bukan dia. Maksudnya apa yang kita faham dari luaran tu, sabit kesalahan apa? Itu bukan eh? Dia makna lain. Bukan tu. Ini adalah sabit yang sungguh, yang tetap. Apa tengok dulu? Yang sabit, yang tetap bagi zat, yang ada bagi zat sebenarnya. Yang sungguh pada zat, ada pada zat lah sebenarnya. Siapa yang boleh terima sungguh tu lah pada zat? Boleh tak? Yang nyata pada zat. Pasti ya? Pasti ada di nyata ni. Saya nak tulis. Sebab itu ayat baru saya nak tulis jap. Yang sabit, yang pasti, yang nyata kan. Tu bahasa tu kena tahu, dia takut nak terjemah belajar. Faham tu faham. Yang pasti, yang nyata kan. Pasti kita dapat elok ni. Jelas. Yang sah. Yang nyata, wajib tu tak pernah sedap mana tu. Yang nyata bagi zat, yang sah bagi zat. Apa itu lagi ni? Sah, nyata lagi? Pasti. Pasti tu tak. Yang pasti bagi zat. Tu sedap. Kena siap saya tulis. Saya pun kena tulis tu. Kenapa takut terjemahan dia tak apa. Saya lupa kata saya bukan buang. Pasti. Okay, baik. Hal kelakuan yang sabit, yang sah, yang nyata bagi zat. Kena yang nyata sedap. Selama ada zat. Selama ada zat itu. Maksudnya apa? Maksudnya kelakuan tu, sifat hal tu yang sabit bagi zat selama mana ada zat. Selagi ada zat, adalah sifat. Itu maksudnya selagi mana ada zat, adalah sifat makna apa? Maknawiyah. Sifat apa dia orang tanya? Selama mana ada zat, ada sifat maknawiyah. Tapi kalau tak ada zat, tak ada sifat maknawiyah. Itu maksud dia. Hal yang sabit, yang nyata, yang pasti, yang sah bagi zat itu selama mana ada zat itu. Tapi kena ingat, padahal ada tempat beza tadi tu. Padahal diilatkan dengan satu ilat.
Apa maksudnya ilat? Bukan. Diilatkan mana? Dikeranakan dengan satu kerana. Tadi dia sebut atas dikeranakan. Ini pun sama juga, tapi dia tulis bahasa Arab pula. Diilatkan dengan satu ilat, dikeranakan dengan satu kerana. Kenapa kita kata satu kerana? Yang atas tu tidak dikeranakan kan? Yang sifat nasihat tadi kan? Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Sebab sifat pun menunjuk di atas diri zat. Ada pun yang ni sifat ma'nawiyah, dia tak menunjuk di atas sifat mana, dia menunjuk di atas sifat ma'ani. Sebab tu dikeranakan dengan sifat ma'ani. Tak ada sifat ma'nawiyah, mesti ada sifat ma'ani dulu. Betul tak ni? Kali kita kata gini, contoh tadi kita kata apa? Kita kata Allah Ta'ala itu ada sifat kudrat. Sifat kudrat ada di zat Allah. Bila sifat kudrat itu ada di zat Allah, berlaziman seiring dengan itu keadaan, kelakuan Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Hal itu adalah sifat ma'nawiyah. Jadi orang tanya sifat ma'nawiyah itu apa? Dia diilatkan, dia dikeranakan dengan satu kerana. Apa dikeranakan? Ada dia tu dengan sebab dia ada sifat ma'ani. Ada sifat ma'nawiyah itu kerana ada sifat ma'ani. Itu ada sifat ma'nawiyah tu. Itu maksud kata dikeranakan dengan satu kerana. Diilatkan dengan satu ilat. Ilat tu sebab kerana. Kita bagi tu dia siap. Tu dia. Yakni, takut tak faham lagi, dia tolong terjemah pula. Yakni kerana berdiri ma'ani itu. Dia tulis. Baik, tulis itu Yang dikatakan kerana itu apa? Dikeranakan dengan satu kerana, maksudnya dilazimkan. Ataupun dikerana itu dengan mana? Berlaziman. Tulis itu. Dikeranakan dengan mana? Berlaziman. Seiring pula berlaziman. Tulis itu. Kerana itu dengan mana? Berlaziman. Itu dia. Cik, tu wifi tak ada? Ada orang tanya, live tak ada? Hari ni tak sama punya? Tak ada? Oh tak ada? Oh tak ada hantar ada? Oh Facebook masjid? Ya. Okey, tengok. Baik. Tengok dia kata. Yakni kerana tu apa maksud? Kerana berdiri boleh. Berlaziman. Kerana tu kerana berlaziman. Maksudnya melazimkan akan dia. Melazimkan berdiri ma'ani itu. Itu maksud kerana berdiri. Kerana tu ada berlaziman. Seiring. Boleh ya? Seiring dia. Dia kata seiring. Boleh lah. Seiring. Dia tu lagi tengok dalam kamus tadi dia ada tulis berlaziman tu maksud Melayu apa? Ada tulis bahasa Melayu dengan berlaziman. Siapa ada seiring tu ada lagi kan? Laziman. Lazim. Berlaziman apa dia? Bahasa Melayu siapa ada seiring. Banyak juga dah sebut lah. Tak kebiasaan tak boleh. Tak sedap kalau macam tu jadi itulah. Kalau seiring tu nanti lah. Tak kuat ada lagi bahasa lain.
satu dia tak sedap tau. Maksudnya dia biasa lah. Jadi sifat tu ada. Ada pelik? Ha? Khalid? Khalid? Boleh. Ha? Boleh. Khalid? Boleh. Khalid ni Khalid tu bahasa Arab pula tu. Ha. Berlaziman. Maknanya juga seiring lah dah. Ya kan? Kebiasaan. Kebiasaan bila ada sifat ma'ani, ada sifat manawiyah. Boleh juga tu kebiasaan. Jadi macam adat pula, biasa. Seiring lah, selalu. Selalu ni macam mana ada benda tak boleh, selalu tak boleh. Seiring lah, sedap seiring lah. Itu yang terbayar, seiring lah. Tak payah lah, nama ambil alam saya dia seiring lah. Takut buka ada bahasa lain macam tadi lah, pasti nyata tadi kan. Boleh tu salah. Boleh dia macam ni. Kebanyakan kebiasaan tu boleh tu boleh masalah tu. Boleh tu salah. Itu juga bahasa lain terbayar. Bahasa lain terbayar. Tengok. Dia kata yakni kerana ini berlaziman berdiri tu berada tu lah tulis. Berlaziman kerana dengan berlaziman kerana ini berlaziman ada sifat ma'ani itu pada zatnya zat Allah. Memang berlaziman lah. Nampak tak? Berlaziman lah kita maklum. Berlaziman sifat ma'ani itu pada zatnya zat Allah. Berlaziman tadi itu berlaziman sifat manawiyah tadi itu tengok. Pada kira-kira akal jua. Pada kira-kira akal jua. Apa maksudnya? Kita faham dengan akal je, kiraan dengan akal je. Dia tengok ni. Tengok ayat. Apa maksudnya pada kiraan akal tu? Bila sebut kita ini, sifat kudrat itu ada di zat Allah Ta'ala. Sifat kudrat itu sifat ma'ani pada wujudi, nampak kan? Zat tu sifat yang wujudi. Maka fahamnya apa? Kita faham tu. Berlaziman apa? Keadaan Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Itu kita kira akal je tau. Bukan kita nampak keadaan tu tidak. Kita kira dengan akal tu. Terus kata kira akal apa tu? Berlaziman dari itu kita kira dengan akal saja. Kita faham dengan akal saja. Itu maksud kira dengan akal. Bila sebut kata gini, tutup tadi. Kita kata hijau dan penutup. Hijau itu ada di pada penutup. Nampak tak? Hijau tu sifat ma'ani, penutup tu panggil zat, benda. Zat panggil zat selamu. Keadaan hijau itu melekat pada penutup. Kita panggil sifat manawiyah. Betul sebenarnya. Itu kita kira dengan apa tu? Perkiraan akal saja tu. Kiraan akal itu bukan kita nampak kata keadaan mana. Keadaan dia tak nampak bukan kan? Memang tak nampak keadaan. Itu lebih kiraan akal itu. Nampak lagi? Kita bukan nampak keadaan tu, kita nampak sifat. Kita nampak hijau tu nampak lah. Keadaan hijau itu melekat pada penutup. Keadaan kelakuan tu dipanggil apa? Kita kira dengan akal. Kita faham dengan akal juga. Nampak lagi? Bagi ujinya Allah. Kira pada ujinya. Itu maksudnya mendalami dia. Dia memang betul. Dia kita nak tahu yang dalam ini. Bila dah faham tu kita rasa puas hati. Kita rasa riak. Lagi kita terseronok. Balik aku tak masak pun tak apa, jom kita pergi belajar anak biji kita makan luar ni. Apa rasa seronok ni? Contoh ni betul. Saya tu dia ni. Saya wajib pondok lah. Kita dapat faham kan? Malam tu makan kedai tom yum, tengok bola. Kita semua. Berapa? Seronok
kalau dapat tahu kan, dapat belajar kan, benda yang kita tak tahu, benda tak tahu kita dapat tahu, tu rasa seronok. Benda tu dia benda rare, benda pelik. Tapi betul lah, bila kita belajar tu, oh seronok. Saya dinyam-nyam tu, oh dapat satu nikmat. Orang lain tanya kita, kita boleh jawab, kita boleh terang. Seronok sangat. Bukan kita rasa bangga, tidak, tak bangga. Kita rasa seronok dapat ilmu tu yang kita tak pernah, kita payah dapat. Bila dah dapat benda tu, oh tak kira lah. Malam tu jom dia Tom Yak, dia dah bodoh lah kan. Kalau hari ni dah tak payah masalah jom. Hari satu ni jom kita ajak telefon anak suruh balik. Abang nak tanya jika mohon contoh. Dia dapat rasa nikmat tu. Boleh tahu benda tu. Ayo itu je tu. Sebab nikmat dia, ilmu ni dia macam nikmat paling besar. Lebih-lebih tahu sebab malam yang benda kita tak nak dengar. Kalau ada betul, senang. Kita rasa seronok kan. Saya macam tu. Kita nak bersyukur dengan nikmat kita dapat tu. Kadang kalau kita belanja tahu, kita mudah Allah Ta'ala bagi ingatan kita dekat lagi. Macam tu lah. Macam tu. Saya rasa seronok itu. Betul lah. Habis itu. Itu maksud kata, yakni kerana berdiri ini berlaziman ada sifat makni itu pada zat itu. Berlaziman tu pada kira-kira akal juga. Maksud kita faham dengan akal saja berlaziman tu. Keadaan hijau itu melekat pada bentuk. Nampak ke keadaan tu? Tak nampak, tapi kita kira dengan akal saja. Nampak kan? Hari dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Cuba pergi makan luar ini. Tak usah makan, tak usah masak. Masak kan jadi takut jadi beban lagi. Dengan masak. Habis tu Allah Akbar. Payah kita nak boleh faham tu payah. Saya pun selalu bersyukur kalau orang dapat faham saya. Ini saya dia. Kalau orang faham, saya rasa bersyukur kat Allah Ta'ala. Orang tu faham, saya pun faham, kita bersyukur. Kalau orang tak faham tu, kita risau. Itu Allah macam mana. Saya sesuai hati lah. Kalau bakal kalau ada masa kami tanya tu tak faham Ustaz, saya ada lebih faham. Kadang sebab lebih masa saja. Kadang dulu kat penjelanya, dia masuk tak khabar tu zuhur lah. Ada. Saya nak bagi faham. Bila tu dah faham, orang tu faham, kita seronok lah. Kita pun balik jadi happy. Bila tak faham tu, kita tengah ingat dia. Kita bukan pentingkan diri saya, saya pentingkan diri saya. Tak faham, sudah. Dalam itu, tauhid ini ilmu fardu ain. Jadi fardu ain ini saya kena bagi tahu bahawa betul faham. Baik, faham ya? Baik, dia ada soalan. Tadi apa lah? Ini dapat lain kali. Ini station sekarang tu. Biar ada siapa nak tanya soalan bab ni. Jadi hari kita baca 4 bahagian. 4 bahagian. Sifat ma'ad 20 tu, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawi. Jadi kaedah-kaedah saya bagi tadi tu, tulis dia tu. Tulis kat buku tu dia tu. Macam apa lagi yang saya nak tulis tu, tulis ma'nawiyah ni apa, tulis je siap. Kalau dekat dalam Quran Majlis tak ajar ni, confirm tak ajar. Tak ada nak berharap kalau sifat ni tak ada lah. Apa dalam bakal dalam cerita itu lah. Nak dalam tak boleh, bukan tak boleh dalam. Sebab dia tak sesuai. Tak sesuai dengan tempat tu, sebab orang nak dengar tu. Jadi nanti kata boleh apa ustaz tak boleh. Macam daurah ni memang kita bahas. Daurah ni macam kita bahas. Tak boleh faham betul. Faham ni boleh insyaAllah ni boleh faham. Dapat dia ni sikit-sikit dapat dia faham macam mungkin ada sedar dia faham. Sebab dia punya, kalau saya dengar dia pun macam orang dah biasa menjadi tahu lama lah. Alhamdulillah. Dia biasa dengar. Dia macam dah, dia tak ada serikuk. Dia kalau nampak tahun ini dia ada peminat dia. Kadang-kadang ada orang minat dia tahu nak dalam ni Baik habis itu. Baik ada soalan nak tanya, cuma ambil kat sini. Allah tak kata tak terkata. Tak terkata. Jadi Malam okey. Memang dia tauhid ni memang perantaraan hukum ilmu tahajud dengan hukum
akal ni betul. Kalau cakap itu memang betul. Sebab dia hukum akal tu lah. Sebab apa? Apa maksud hukum akal? Ketetapan daripada akal. Maksud akal tu menghukum. Kita bagi tahu dulu kan. Akal tu menghukum. Apa kita hukum kata? Allah Ta'ala tu ada. Bukan pada kita hukum pada adat. Kata ada Allah Ta'ala tu ada, tidak. Akal kita apa? Allah Ta'ala sungguh ada. Sebab tu hukum akal dia kita bagi tiga. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu kena tahu ta'arif dia tu. Bila kita tahu definisi, pergilah apa orang tanya pun kita boleh jawab. Macam ni, definisi kita pegang dulu. Apa sifat mani, definisi dia. Kalau kita tahu kan, bagilah apa masalah pelik-pelik pun kita boleh jawab tadi. Sebab apa definisi kita pegang. Dia nak definisi tu kita pegang dulu, kita ingat dulu. Kalau definisi tak pegang, orang nak jawab soalan yang payah sikit, nak jawab tak boleh. Memang betul lah kalau Ustaz tu baca tu, betul memang kita tak nafikan. Memang betul. Perantaraan ilmu tauhid mestilah dengan menggunakan hukum akal. Bukan hukum syarak, hukum akal. Itu betul. Itu dah kita pun kan. Salah satu sain itu kan bukan tauhid kan. Banyak salah satu sain itu dari 3 kesalahan kan. Mula-mula tadi, tapi dia sikit je tau. Dia tak boleh pakai tinggi sangat tu. Dan tu ada kitab masalah, macam salah-salah saya tu dia ada bab najis dalam tu kan. Tapi sikit je tu. Dia tak mendalami itu. Bukan ada, hukum syarak, hukum syarikat, hukum alidi. Hukum alidi dah sebut tu. Hukum alidi dah kitab sebab ni. Sebab dia khusus untuk tauhid, yang tu sampingan tauhid. Tapi dia sebenarnya kitab tu lebih ada fikah. Banyak masalah-masalah saya rasa nanti kita tahu. Dia ada bab najis, najis dimaafkan tu semua. Ada semua kita tahu. Tapi cuba dia buat dekat sampingan tauhid dia sikit untuk kenal itulah. Tapi nak mendalami tak apa nak sesuai, betul bukan kita berbicara dia. Kalau bab semua ni macam ni boleh. Sebab dia khusus untuk tauhid. Kita semua. Ada. Dan ini dia panggil satu benda yang kita belajar sekarang ni, benda yang rawamid, benda yang rumit dalam ilmu tauhid. Apabila kita tahu benda ni, maka itu dipanggil satu bonus besar bagi kita. Itu pahala besar. Sebab benda ni orang lain tak tahu, kita tahu. Tapi bukanlah satu kewajipan kita tahu. Kalau tak tahu pun tak apa. Maksudnya tak berdosa kalau kita tak ingat. Dia bukan tak ni. Dia tak tahu ni. Kalau tak tahu ni, jenuh kita pakai berdosa semua habis, tak kena belajar pakai penuh ni. Kena bayar semua ni. Lepas tu dia kata, sebab tu dia sebut lagi kitab sebab dia kata, cukup sekadar kita faridah kata apa? Cukup sekadar kata Allah Ta'ala tu wujud ada tak? Ada macam mana dia tak faham. Tak kata ada tu subutiah tu tak payah. Cukup benda kata wujud Allah Ta'ala ada. Tu cukup dah. Itu fardu ain. Ada baik ni fardu kifayah. Ni pakai jadi ustaz semua lah ni. Ustaz semua. Ni dah. Kita dah jadi nampak macam fardu ain ni. Dalam ni. Kita bahaya lah sebenarnya. Kita mengatakan itu benda yang dalam pun untuk bukan nak mempersongkan orang. Tidak. Memang untuk kita dan kita nak explain ke orang. Takut-takut orang tanya. Ini kita fardu ain. Tapi dia masukkan juga. Nampak tak? Maksudnya benda tu fardu ain juga. Masuk juga sebenarnya. Kalau nipih ni kita fardu ain kan semua paling nipih ni. Nipih boleh kita bangun dia lah. Ya, lanjutlah. Okey, kalau mereka beribadah. Dia ada fardu ain. Kalau mereka ni ibadah fardu ain tak sama, tiap-tiap orang tak sama. Kalau orang tu berniaga, fardu ain bagi dia wajib dia kena belajar bab muamalat. Dia fardu ain mereka tak sama tiap orang. Tapi yang fardu ain bab sembahyang itu semua kena belajar. Itu wajib tiap-tiap orang. Ada pun masalah bab lain, bab nikah, tu lain lah. Dia nak nikah, dia kena wajib dia kena belajar bab nikah. Itu lain. Kalau bab jadi qadi, dia kata bab jinayat. Macam saya kat pondok kita ngaji semua. Dia tak ada nak kira nak jadi mufti, kita tak ada kira. Kita nak ngaji tu untuk tahu ilmu tu. Bukan yang nak jadi mufti tidak, tapi kena tahu semua. Walaupun tadi cara macam cara mufti Ustaz, memang betul cara, tapi memang belajar memang
rujuk anggota, kalau tersifat semua, cuba kan. Ada pun masalah tasawuf, zawqiyah, muraqabah, itu kata ada contoh, nanti dah tinggi dah. Itu kamu lain lagi dah. Contoh tauhid sifat 20. Allah Taala ada dalil, itu wajib tu, dalil wajib tu. Dalil ijmali, itu wajib. Fardu ain. Tapi ada kata okey sifat wujud tu lagu mana? Wujud tu wujud nafsi. Saya tak wajib dah. Dia tak jadi wajib tapi fardu kifayah. Dapat pahala boleh bayar pun, bukan free. Mari okey, dah habis. Baik, kita berhenti setakat itu dulu lah. Dah sampai masa lah. Jadi insyaAllah tersambung lagi 2 minggu. Tengok kalau boleh habiskan, kita habis lah. Kita tak nak kata lah. Tak nak kata kalau ada jumpa tempat bayar. Kalau tak ada tempat bayar, kita jalan je lah. Kita buat game 4 ke 5. Tapi kalau tempat bayar, kita buat game 1 ke 2. Hari ni ke 1 lagi. Ke 1 lah, bukan ke 2 lah, ke 1. Allah alam, jika itu saja. Tuan-tuan, Bapak, Ibu sekalian, saya tabah dari salam Islam ataupun terasa bahasa saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang baik itu datang dari diri sendiri. Qul hadza wa astaghfirullahi wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya rabbi.